Masih lagi dalam lensa IPT, tadi kita bercakap berkenaan dengan kebajikan mahasiswa. Kali ini kita nak bercakap berkenaan dengan Universiti Memperkasa Komuniti. Sebab apa peranan universiti ini bukan sahaja mendidik anak bangsa bagi mendapatkan pendidikan sempurna, tapi juga melahirkan pelajar yang holistik dan berdaya saing. Dan saya percaya universiti sebenarnya sentiasa memperluaskan agendanya dengan menjayakan pelbagai aktiviti membabitkan pelajar yang mampu memberi impak kepada masyarakat di luar sana. Dan alhamdulillah pelbagai usaha direncana universiti dan kini antaranya melaksanakan aktiviti yang memberi pemindahan sebenar selain babitkan komuniti dan juga universiti, mereka saling berkait. Kita bercakap berkenaan dengan Universiti Perkasa Komuniti bersama dengan Profesor Dr. Hasrinda Yusof daripada Dekan Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita cakap berkenaan dengan Universiti Perkasa Komuniti, apa yang kita boleh ungkapkan dari situ sendiri Prof? Terima kasih Syai. Kalau kita bercakap tentang peranan universiti, kita tahu universiti ini adalah gedung ilmu. Dan kita ada talent, kepakaran, bakat. Bukan saja di kalangan pelajar tapi di kalangan warga akademik, staf, pensyarah. Ya. Jadi maksudnya Syai ada sebut tadi tentang fokus universiti bukan hanya memberi ilmu kepada anak-anak atau pelajar di universiti sahaja, tetapi kita juga perlu memainkan peranan dalam menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, kepada komuniti, kumpulan-kumpulan tertentu yang dapat kita manfaatkan. Jadi kalau kita ikutkan beberapa usaha yang direncana sebenarnya antaranya Sulam Doktor Prof. Betul. Jadi kalau kita ikutkan apa sebenarnya peranan yang boleh dimainkan daripada sesebuah universiti itu untuk komuniti? Okey, sebenarnya banyak. Kalau saya boleh bahagikan mungkin kepada 3 yang utama. Satu, dari segi untuk membantu kelangsungan hidup komuniti. Kedua, dari segi tentang peningkatan ilmu ataupun kemahiran kepada pihak komuniti. Dan ketiga, mungkin juga yang salah satunya yang utama adalah memberi idea atau jalan penyelesaian terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh komuniti. Maksudnya resolusi, solusi daripada masalah atau isu yang sedang being faced by the community. So itu tiga cara utama yang mana universiti boleh mainkan peranan. Jadi tadi saya sebut pasal Sulam Prof. Saya teringat sebenarnya kalau universiti ni Sulam ni di bawah kurikulum, di bawah kelab, tapi bawah Fakulti Perakaunan sendiri macam mana boleh membangunkan komuniti dan masyarakat sekitar universiti itu sendiri? Alright, Sulam di Fakulti Perakaunan sebab kita tahu kita dalam usaha untuk lahirkan graduan professional accountants, graduan perakaunan untuk negara. Jadi Sulam yang dijalankan oleh kami adalah yang kita terapkan di dalam kurikulum sendiri dalam subjek khusus yang dijalankan, dan kami telah jalankan bersama dengan SMEs bisnes-bisnes secara mikro untuk ditindikkan pelajar-pelajar ini menjalankan aktiviti Sulam dan memahami masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga mikro ini, IKS, dan kita beri peluang pada pelajar untuk memberi cadangan, memberi idea dan juga membantu IKS ini untuk masalah-masalah perniagaan yang dihadapi. Mungkin juga dari salah satunya adalah terutamanya tentang perakaunan sendiri, sistem-sistem perakaunan. Mereka akan dapatkan nasihat ataupun cadangan bagaimana pengurusan perakaunan dan sebagainya, pengiraan kos dan sebagainya, boleh mereka bantu kepada mereka. Cuma yang menariknya juga Syai, kami juga bukan hanya jalankan Sulam di dalam Malaysia kami telah mula jalankan Sulam, International Sulam. Kami telah bekerjasama dengan pelajar daripada Indonesia. Maka kami bantu SME IKS di Malaysia dan juga di Indonesia. Maka kumpulan pengajian tersebut merangkumi pelajar daripada UiTM, pelajar daripada Fakulti Perakaunan bersama dengan pelajar dari Indonesia bersekali untuk menyelesaikan masalah
KI, KS di kedua-dua negara. Okey. Itu memang masalah yang sebenarnya berlaku dalam dunia luar sana. Kadang-kadang peniaga ataupun pengusahawan industri kecil sederhana IKS ni sendiri, mereka tahu berniaga, tahu apa nak jual, tapi tak tahu akaunnya macam mana. Betul. Nak menguruskan akaunnya macam mana. Itu satu perkara yang terkejut juga saya dengar, satu perkara yang baik. Tapi ada silibus ke yang diberikan kepada murid-murid ni? Ada. Sebab dia memang kursus rasmi dalam pengajian kita. Jadi kita dah tetapkan dari segi dia punya learning outcome, keberhasilan pembelajaran itu apa, dan bagaimana kita akan mengukur kejayaan dan pencapaian pelajar dalam kursus tersebut. Dan apa yang diberi kepada komuniti itu, apa yang dia belajar dalam silibus sebenarnya. Baik, kalau kita ikutkan itu dari segi pelajar, namun dari segi warga fakulti itu penglibatan ni macam mana, Prof? Okey, seronok saya nak cerita ni, banyak sebenarnya. Saya diam. Okay. Yang pertama, kita bercakap tadi saya sebut kelangsungan hidup. Contoh is about tanggungjawab sosial secara umum. Sebagai contoh tentang pada yang lepas dulu Shah Alam, banjir dan sebagainya. Maka warga bersama-sama warga fakulti, akademik dan pentadbiran, kita membantu. Tapi cara kita membantu tu bukan hanya datangnya daripada kita saja, tapi kita secara strategik berkolaborasi dengan pihak alumni, graduan-graduan kita, dengan NGO dan sebagainya untuk membantu pada komuniti tersebut. Itu pertama. Kita juga bantu rumah-rumah anak yatim. Semalam kami baru saja menjalankan program Back to School dengan Rumah Kasih Harmoni di Paya Jaras. Dan kita berkolaborasi bersama Yayasan Bank Rakyat untuk memberi bantuan persiapan persekolahan kepada lebih kurang 109 pelajar di rumah tersebut. So itu tentang kelangsungan hidup kita boleh bantu. Tentang dari segi peningkatan ilmu, kemahiran. Para pensyarah di Fakulti Perakaunan UiTM ini, kami juga secara langsung mempunyai projek-projek di mana sebagai contoh kita memberikan ilmu perakaunan, asas perakaunan, pengiraan kos, keuangan dan sebagainya kepada kumpulan asnaf. Ini kerjasama dengan Lembaga Zakat Selangor, MAIS, MAIB dan sebagainya, di mana kita membantu kumpulan komuniti tertentu ini untuk memahami tentang bagaimana nak menjalankan perniagaan, tapi dari aspek perakaunan yang membantu mereka supaya lebih teratur, faham dan mudah untuk menjalankan perniagaan tersebut. Dan juga yang tadi tentang sulam itulah, itu untuk pelajar. Jadi pensyarah ni pelbagai aspek yang kita dapat bantu untuk komuniti secara rasmi dan tidak rasmi. Kadang-kadang ada saja daripada stakeholders untuk memohon pensyarah untuk memberikan ceramah atau latihan dan sebagainya. Itu secara rasmi, maksudnya dari segi untuk kita menjalankan dan memberi pengetahuan yang kita ada kepada mereka yang berkeperluan. Manakala kalau untuk pelajar tadi, kita bukan saja bercakap tentang memberi ilmu kepada komuniti, tetapi juga mengasah bakat aplikasi yang mereka belajar di dalam kuliah dan kita bawa untuk ke komuniti. Ada satu lagi yang secara besar-besaran juga kami buat adalah bersama dengan sekolah. Ini adalah macam tuition lah dari segi prinsip account. Jadi pensyarah hanya monitor, kita guide pelajar-pelajar kami, kakak-kakak dan abang-abang ini mengajar, beri tuition secara percuma kepada pelajar-pelajar sekolah. Setakat ini kita berkolaborasi bersama Pejabat Pendidikan Negeri Kuala Selangor sebab fakulti ini berada di Puncak Alam dan juga Shah Alam. Jadi kita telah bekerjasama dengan sekolah Puncak Alam, Sekolah Menengah Puncak Alam 1, 3 dan juga Sarjana Utama. Jadi kita telah membantu semua pelajar tingkatan 4 dan 5 yang akan menduduki peperiksaan prinsip perakaunan dan bantuan ini diberikan oleh pelajar-pelajar kami sendiri. Wow.
Itu menarik sebenarnya. Saya ingatkan bila bercakap berkenaan dengan fakulti perakaunan ni, kawan-kawan semua saya ingatkan duduk dalam kelas, serius saja. Serius saja fikir duit apa semua kan. Rupanya ada keluar juga. Itu maksudnya satu inisiatif yang bagus dijalankan daripada fakulti Prof ni. Tapi banyak lagi kita nak cerita berkenaan dengan Universiti Berperkasa Komuniti. Semuanya selepas ini kita nak berehat seketika dalam Lensa IPT.